Sebenarnya puasa tu nak bentuk hati. Allah bukan pandang puasa tu, Allah pandang hati yang ikhlas berpuasa kerana Allah. Sebab itu syaitan ni dia punya kerja, orang baik-baik macam nak perasan baik, nak sebut orang baik-baik macam kita, contohlah kan. InsyaAllah lah kita orang-orang, bukannya nak perasan, kita doakan kita orang yang baik. Dia bukan hasut, jangan puasa, jangan puasa. Dia bagi je puasa, kerja dia selepas puasa, untuk merosakkan puasa. Itu kan Nabi sebut, kam min shaimin, betapa ramai orang berpuasa, laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada puasanya, tak dapat pahala. Sia-sia. Illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Lepas tu Nabi sebut, betapa ramai orang yang bangun malam, ahli qiyamul lail, tak dapat apa-apa, melainkan letih dan mengantuk saja. Sebab apa? Orang yang begini, kita akan diuji dengan keadaan, kondisi masing-masing. Orang yang banyak baca Quran diuji dengan baca Quran dia yang banyak tu. Dia rasa ujub, kagum dia boleh baca 1 juzuk sehari. Dia rasa kagum dengan dia boleh habiskan 30 juzuk dalam tempoh seminggu, 2 minggu contohnya. Subhanallah. Orang yang malas diuji dengan malas lah. Bukannya orang yang malas kata tak apa, walaupun saya baca semuka surat seminggu, tapi ikhlas kerana Allah. Tak boleh. Kalau ikhlas kerana Allah, mesti buat apa yang Allah suka. Allah sangat suka kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi berhati-hati. Orang yang tak puasa lagi jangan kita hina, kan? Walaupun dia ustazah. Macam tu. Ustazah dah start belum? Belum lagi. Ustazah pun belum lagi. Contohlah kan. Ikutlah siapa-siapa ke, budak ke, orang yang kita rasa ni, kita bimbang ibadah yang kita buat bukannya menjadikan kita orang tawaduk, jadi takabur dengan ibadah kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita cuma mendoakan, insya-Allah mudah-mudahan boleh habis. Lepas tu dah tinggal berapa hari lagi Syawal nak habis, masa tu soalan tu lagi kerap tu kan. Lepas tu saya tak sempat lah. Ruginya tak sempat. Tahu tak hadis Nabi? Keluar pula kan. Ya, kalau kita baca hadis Nabi SAW bab puasa 6 ni, sesungguhnya puasa 6 di bulan Syawal itu menyamai puasa selama setahun. Kalau siapa baca jawapan Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang soalan, boleh tak gabung puasa Syawal dengan puasa fardu, puasa qada? Boleh tak? Dr. Zul bawa 2 kan? 2 pendapat. Baca tak tu? Kena baca daripada awal sampai akhir. Jadi pendapat, dia bawakan dulu pendapat yang pertama mengatakan boleh, dibenarkan. Boleh saja gabung puasa fardu dan juga puasa qada dan puasa sunat Syawal. Boleh gabung, tak ada masalah. Itu juga pendapat ulama yang muktabar, ulama besar. Lepas tu pendapat juga ulama mutaakhirin yang akhir ni lah, contemporary. Kemudian memang yang afdalnya adalah diasingkan. Memang itu yang afdal. Walau bagaimanapun memang ada pendapat yang mengatakan tak boleh digabungkan. Dan untuk kita pegang boleh gabung, itu tak ada masalah. Jadi berhentilah kita duduk takwil-takwil untuk bergaduh lagi, siapa yang gabung. Lepas tu timbul persoalan lain pula. Ada yang datang itu kat rumah saya, dia kata, ustazah, saya niat puasa sunat. Kalau ustazah ada masak sedap, saya buka. Kisah benar ni. Maksudnya, tengok juga, kalau rasa tak kuat tu, rasa nak makan tu kan. Sebab puasa sunat tak apa kan, buka. Saya kata, ya memang tak apa. Sebab tu saya tak niat puasa qada. Boleh ke? Sedangkan ada yang perlu di qada. Faham tak? Tadi tu isu yang pertama tadi dah jelas, boleh gabung. Isu sekarang, ramai juga yang tanya saya, boleh tak nak niat puasa sunat Syawal je, bukan niat qada? Sebab kalau niat qada tak boleh buka. Alasan tak tidak mampu menahan godaan makanan tak boleh. Sebab ia adalah puasa wajib, puasa qada. Kan? Kan ada orang tengok dulu menu, kalau rasa kuat tak buka, kalau tak kuat buka. Jadi boleh tak niat puasa sunat sahaja, sunat Syawal, tanpa niat puasa qada? Boleh ke tidak? Sebab kalau puasa sunat, ia tak ada masalah buka isu tu. Jadi jawapannya, kalau kita tengok, memang banyaklah jawapan yang diberi oleh para ulama dan sebagainya. Ada yang kata makruh. Maksudnya boleh tapi makruh. Lepas tu yang kedua, boleh harus saja. Sebab ia pergi kepada riwayat Sayyidatina Aisyah. Aisyah ada riwayat ini, riwayat yang sahih. Sayyidatina Aisyah sendiri sebut,
aku pernah menangguhkan puasa qada sehingga Sya'ban. Maksudnya Sayyidatina Aisyah menangguhkan puasa qada sampai Sya'ban. Sya'ban, Rejab, Sya'ban, Ramadan kan. Sebelum masuk Ramadan tu baru qada puasa ni. Jadi para ulama kata Aisyah mustahil untuk Sayyidatina Aisyah tidak menunaikan sunat Syawal. Jadi berhujahkan itu, dan ada beberapa dalil-dalil yang lain menyatakan dibenarkan harus kalau niat puasa 6 Syawal saja tanpa digabungkan. Sebab ada yang berhujah kata tidak dibenarkan sebab apa? Hutang. Puasa fardu itu adalah wajib, kira berhutang dengan Allah, wajib bayar hutang dulu, barulah buat yang sunat. Betul atau tidak? Sama juga perbincangan tentang orang tanya, dia ada banyak puasa qada. Dah 10 tahun dia tak semayang. Lepas tu dia insaf, dia baru nak semayang. Jadi boleh tak dia buat solat sunat duha? Sebab dia kata ada orang kata, kalau qada tak habis, qada dulu sampai habis. Kalau nak solat sunat duha tu, lebih baik solat qada sebab ada hutang lagi, wajib bayar hutang. Sebenarnya boleh saja. Sebab solat sunat ni kita faham dia akan melengkapkan yang fardu. Solat sunat melengkapkan solat fardu. Kemudian puasa sunat melengkapkan puasa fardu. Sedekah akan melengkapkan zakat. Umrah akan melengkapkan haji. Semua amalan sunat dia akan melengkapkan yang fardu. Jadi bab solat pun nak tunggu dia habis qada bawa solat sunat, dia terlepas pula pahala solat-solat sunat yang sangat dituntut. Betul atau tidak? Solat tahajudnya, solat taubatnya, solat tasbihnya, macam-macam. Kau nak habiskan qada dulu. Jadi qada pun dibuat, solat sunat pun dibuat. Bukanlah dikatakan kena habis qada dulu barulah buat yang sunat. Jadi saya kira insya-Allah jelas ya tentang beberapa persoalan tu. Jadi ada nak tanya soalan tak? Kalau ada rasa nak tanya soalan boleh tulis pas. Yang berkenaan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalaulah ada jawapan yang lebih tepat di sana, kita nak pegang jawapan lain terpulang ya. Ini di antara jawapan daripada pihak saya, hasil daripada rujukan dan juga dibaca tadi sebelum datang tentang isu-isu berkenaan dengan qada, puasa sunat Syawal dan sebagainya. Masya-Allah, alhamdulillah. Baiklah, para jemaah, para wanita yang dirahmati Allah sekalian, boleh teruskan tak ni? Boleh ya? Insya-Allah. Jadi tajuk kita adalah bagaimana kita nak memaknakan Syawal, nak jadikan Syawal ni terindah. Bulan Syawal ni kita tahu bulannya kita, bulan apa ni? Syawal ada berapa hari sebenarnya? Sambut Hari Raya berapa hari? Oh, laju ya 30 hari tu kan? Syawal sebenarnya ucap sama Hari Raya Aidilfitri berapa hari? Oh, sehari je. Orang KKL memang sehari je. Okey, memang betul kalau ikutkan satu hari itulah. Ada yang kata 2 hari saja. Raya pertama, raya kedua kan. Kalau ikut dalam Islam, hari raya pertama itulah kan. Yang ada solat, sunat, Syawal dan sebagainya, masya-Allah. Okey. Lepas tu kehidupan katanya seperti biasa. Sebenarnya memang biasa je lah selalu kan. Kehidupan macam normal biasa. Ada pula yang kata salah, bida'ah. Maksudnya ucap sama Hari Raya sampai sebulan ni. Ada yang kata apa raya ni, tak ada raya dah ni. Macam tu kan. Ni ucap Hari Raya lagi tak ni? Kan takut nak ucap Ustazah sama Hari Raya. Uruf kita, kebiasaan kita kan, raya ni berapa lama? Ya ke sebulan? Habis Syawal lah, habis Syawal sebulan. Tapi saya ingat tahun lepas dah lebih, Syawal pun ada rumah terbuka lagi. Perasan tak? Sebab tak cukup tarikh. Tak cukup Syawal. Asal dia nak buat, bertemu dengan orang. Lepas tu gini. Habis Syawal tu dia buat lagi. Jemput ya rumah terbuka. Jadi, Masya Allah, tak ada masalah dengan ucapan sama Hari Raya. Walaupun Syawal, walaupun sampai dah 30 Syawal dan sebagainya. Itu sekadar ucapan biasa saja. Bukannya ucapan yang melibatkan iktikad ataupun melibatkan kita yakin ia diberi pahala ke, ataupun dia diberi pahala tu dari segi kita hubung silaturahim. Banyaklah pahala sebenarnya. Kita buat jemputan, ni lagi orang tunggu gaji baru buat rumah terbuka, jadi lambat sikit habis rumah terbuka nanti ni. Kan? Lagi gaji dia fikirkan 2 minggu lagi ya. Nak buat sekarang memang makan sendiri pun tak cukup. Dan
Ujung minggu ni ternanti-nanti siapa yang ajak, siapa ajak. Sebab kalau siapa ajak jimat dah, makan pagi, tengah hari, malam. Macam tu kan. Masing-masing tanya soalan yang sama. Akhirnya tak ada orang ajak. Sebab orang tunggu nanti gaji tu baru nak buat ni.